Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala, pada petang ini dapat kita jumpa sama-sama untuk kita sambung kelas pada petang ni untuk kelas tajwid kelas tajwid hari Khamis malam. Kelas tajwid Khamis malam, kelas Ustaz Fauzan, yang mana minggu lepas kita telah habis kepada pelajaran yang keempat, iaitu pelajaran Alif Lam Syamsiah. Okey. Jadi sambungan pada hari ini kita akan pergi kepada pelajaran tajwid yang berikutnya, iaitu pelajaran 5 yang bertajuk hukum nun mati. Hukum nun mati. Okey. Jadi sebelum kita masuk kepada pelajaran 5, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah dengan kita niat sedekah kepada orang yang telah meninggalkan kita, dan juga kita niatkan kesembuhan dengan mukjizat Quran ini. Mudah-mudahan dapat disembuhkan segala penyakit yang ada, sama ada penyakit yang berjangkit ataupun penyakit yang telah sedia berada dalam diri kita. Mudah-mudahan disembuhkan insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan insya-Allah tuan-tuan yang mana ada buku boleh tengok buku, kalau yang tak ada buku boleh tengok skrin kat depan ini. Insya-Allah Ustaz akan hilangkan video Ustaz ini, ataupun Ustaz letak dekat ujung ni. Boleh nampak Ustaz ada kan? Kata Ustaz ada ke tidak ni? Suara saja bunyi ni tak ujung ni. Okey. Pelajaran 5 Bismillahirrahmanirrahim. Okey, pelajaran 5. Bacaan nun dan tanwin. Bacaan nun sukun dan tanwin.
Yang pertama sekali insya-Allah kita akan membicarakan tentang bacaan izhar halqi. Okey, izhar halqi. Izhar halqi. Okey, biar masuk dulu. Sahabat-sahabat kita biar masuk dulu. Mudah-mudahan tak ada yang terlepas. Dan jika terlepas, boleh tengok dia punya siaran ulangan dekat FB grup ini, insya-Allah. Okey, kelas. Tengok dia punya definisi dulu lah. Dia punya maksud dulu. Okey. Hukum bacaan izhar halqi berlaku apabila nun mati atau tanwin. Okey, nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar yang 6, iaitu huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain dengan kha. Okey, sekali lagi Ustaz ulang. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Okey, boleh tuan-puan? Insya-Allah. Okey. Jadi nun mati ataupun tanwin bila bertemu dengan salah satu daripada huruf ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salah satu daripada 6 huruf ini, maka cara bacaannya mestilah izhar halqi. Macam mana cara bacanya? Cara bacaan izhar halqi ialah dengan menjelaskan sebutan nun mati atau tanwin tersebut. Okey? Bunyi nun mati dengan tanwin sama saja. Okey? Sama saja. Okey? Cuma bezanya cara nak baca bila bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf ini. Okey? Dia kata cara bacanya kena jelas. Nah, ni kita jelaskan sajalah. Okey? Contohnya sin yang bertanwin atas kita sebut san. Jadi bila sin yang bertanwin atas bertemu dengan salah satu daripada huruf yang 6 ni, sama ada dalam satu kalimah ke ataupun dalam satu kalimah ke kalimah yang lain ke, okey, maka cara bacanya kita jelaskan bunyi dia. Bunyi apa? Bunyi yang huruf sebelum berjumpa dengan salah satu daripada huruf ni. Contohnya sin bertanwin atau sin bertanwin ataupun nun mati bertemu dengan salah satu daripada huruf ini, maka kena baca jelas. Contohnya sin bertanwin bunyinya baris atas bunyinya san. San. Maknanya kita tidak dengun. Maknanya kita tak dengun.
Kita hanya jelaskan bunyi saja. San, san. Contohnya, kalau sin tanwin bawah, sin, sin, sin. Kita jelaskan saja. Okey, jangan baca macam ni. Jangan baca macam ni. Sang. Itu dipanggil dengun. Salah baca macam tu. Okey. Kaedahnya, caranya memang yang kaedah baca tu adalah kaedah yang salah. Okey. Kena baca jelas saja. San, sin, sun, san, sin, sun. Jelas. Okey. Jangan didengung. Okey. Bunyi tanwin, bunyi nun mati tetap bunyi, tapi dia tiada dengun. Dia tidak boleh dengun. Itu beza dia. Okey. Kita tengok contoh yang dia bagi. Tengok contoh yang dia bagi. Tengok contoh yang dia bagi. Petak yang pertama ini diambil daripada Suratul Rum ayat 21. Okey. Suratul Rum ayat 21. Kita tengok surah Rum. Suratul Rum ayat 21 ya. Okey. Buat tuan-puan dia punya ayat ni. Ambil ayat mana tadi? Dia ambil wa min ayatihi. Okey. Kita tengok sini dulu Kita tengok sini. Mana yang dikatakan nun mati atau tanwin dekat sini? Ini. Ini. Ini nun mati. Nun mati. Di sini tak ada tanwin, ini ada nun mati. Dia panggil atau. Bila atau, tak kira nun mati ke tanwin ke, bila berjumpa dengan salah satu daripada huruf ini, maka cara bacanya jelas. Okey. Kalau di sini nun mati bertemu dengan hamzah. Okey. Nun mati bertemu dengan hamzah. Nun mati bertemu dengan hamzah. Bila bertemu dia kata nun mati atau tanwin itu berada mula-mula sekali. Jangan di ke yang belakang. Okey? Berjumpa ni ke depan, daripada ke depan. Okey? Jangan ke belakang. Kalau ke belakang kita akan cakap min berbaris bertemu dengan nun. Tidak. Nun mati bertemu dengan hamzah. Kena sebut nun mati atau tanwin dulu bertemu dengan yang di depan ini. Okey? Sekarang ni keadaan ini dipanggil sebagai nun mati bertemu dengan hamzah. Hamzah adalah huruf izhar. Maka cara bacanya kena jelas. Maksud izhar itu sendiri maksudnya jelas. Apa yang nak kita jelaskan? Kita nak kena jelas bacaan nun mati ataupun tanwin. Okey. Sekarang ni min bertemu dengan nun sukun, min sama baca dia dengan mim yang berada dalam kedudukan tanwin bagi bawah. Okey. Bila mim tanwin bagi bawah, kita akan baca min, sama. Itu sebab tu dah dikatakan hukum nun mati atau tanwin. Sebab kedua-duanya bunyi sama. Kedua-duanya bunyi sama. Cuma keadaannya berbeza. Kalau di sini dia tak ada tanwin, min tidak bertanwin di sini. Cuma min bergabung dengan nun, iaitu nun sukun. Jadi bunyinya macam min yang bertanwin bawah.
wa min, wa min, wa min. Okey, jangan dengun sebab dia kata jelaskan sahaja bunyi nun mati. Wa min ayatihi, wa min wa min okey. Jangan lama sangat. Bila lama sangat dia akan jadi macam nak dengun sebab dia tak ada dengun. Okey. Wa min ayatihi. Baik tuan-puan. Jom kita baca sama-sama. 1, 2, mula. Wa min ayatihi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Wa min ayatihi. Boleh? Sekali lagi. 1, 2, 3. Wa min ayatihi. Sekali lagi. Wahid, isnani, salasa. Wa min ayatihi. Okey? InsyaAllah. Jom kita tengok surah dia punya surah Ar-Rum ayat 21. Ini dia punya ayat asal. Okey. Ustaz baca dulu. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Mouse ni berat-berat. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Tuan-tuan Jadi di sini yang tadi ada sinilah. Wa min ayatihi. Okey. Wa min jelas. Wa min ayatihi. Okey. Ini pun sama tuan-tuan. Ini pun sama. An khalaqa. Nun mati bertemu dengan huruf kha. Huruf kha adalah huruf apa? Huruf kha adalah huruf izhar halqi. Sama. Okey. Ini pun tiada dengun izhar, ini pun tiada dengun izhar, ini pun sama tiada dengun izhar. Okey. Nun mati bertemu dengan hamzah, nun mati bertemu dengan kha, nun mati bertemu dengan hamzah. Okey. Cuba tengok sekali lagi cara baca. Wa min ayatihi an khalaqa min anfusikum Okey, jadi nun mati bertemu dengan hamzah, tiada dengun, hanya jelas saja. Min, man, min, mun. Okey. Min seolah-olah mim ini berbaris tanwin di bawah, sama je. Sebab tu dia kata nun mati ataupun tanwin. Okey. Seterusnya kita pergi kepada contoh yang kedua, iaitu ini.
Diambil daripada surah Yunus. Surah Yunus ayat 77 Surah Yunus ayat 77. Mana surah Yunus? Surah apa ni? Surah Yunus 77. Ah. Ini. Kita tengok dulu dia punya ayat ni. Asihrun hadza. Di sini tak ada nun mati, di sini ada tanwin Di sini hanya ada tanwin. Okey? Bukan mati itu ada tanwin Jadi kita baca, kita jelaskan bunyi ra yang bertanwin baris depan ini. Jelas macam mana? Run, 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 run. Asihrun, asihrun haza, asihrun haza. Jelaskan bacaannya. Okey? Jangan dengun sebab dia izhar. Hati-hati. Okey? Jadi sini tanwin bertemu dengan ha. Ha huruf izhar. Jadi tiada dengun. Tak boleh dengun lah. Cuma boleh jelaskan bunyi tanwin. Ini tanwin bunyi. Asih. Asih. Kenapa gitu? Sebab huruf ha. Ha pedas jadi bunyi asihrun haza. Jangan baca macam ni. Asihrun haza. Bunyi macam sedap. Tapi salah kaedahnya. Okey? Tidak boleh dengung di sini. Okey? Jadi kita baca asihrun haza. Asihrun haza. Macam tu. Okey? Jom kita lihat dia punya ayat asalnya daripada surah An-Nuh ayat 77. Ustaz baca dulu. Qala Musa ataquluna lil haqq lamma ja'akum asihrun hadza wa la yuflihu sahirun. Okey, di sini ini tak ada hukum izhar. Ini saja yang ada hukum izhar. Okey. Tengok dia punya tanwin baris depan berjumpa dengan ha. Ha adalah huruf izhar. Maka di sini cara bacaannya kena jelas. Tiada dengun Asihrun hadza. Asihrun hadza. Macam tu tuan-tuan. InsyaAllah. Okey. Itu contoh yang kedua bagi huruf izhar halqi yang kedua, iaitu huruf kha. Bukan huruf kha, huruf ha. Huruf ha. Okey. Kita pergi petak yang ketiga. Diambil daripada suratul Fatihah ayat 7. Okey. Tak apa, kita cari juga suratul Fatihah. Fatihah senang je di sini saja. Okey. Ayat 7. Macam tu. Okey. Jadi mana hukum izharnya dekat nun mati ini? Nun mati ini bertemu dengan
Ain. Yang mana ain ini merupakan huruf izhar. Perasan ke tidak tuan-tuan? Tengok sini ada. Ada. Ain adalah huruf izhar. Jadi cara bacanya nun mati ini tidak boleh dibaca dengun. Kena baca jelas saja. Macam mana kita baca? An. Macam tu. An. Jelas. An. Jangan baca itu hamzah bawah i bukan hamzah bawah e. Ya. Okey. An. Okey, hamzah jangan aim itu ain. Ini a. An an'amta an'amta macam tu. Okey, tiada dengung pada huruf nun sebab nun tiada dengung pada nun mati sebab berjumpa dengan huruf ain. Okey, tengok selepas huruf nun ada huruf ain. Ni ain adalah huruf izhar. Maka tiada dengung di sini. Kita akan baca secara jelas, secara izhar saja. Kita baca secara jelas izhar. An'amta. Macam tu. Tuan-tuan, insya-Allah. Okey. Kita tengok dia punya ayat asal. Daripada surah Al-Fatihah ayat 7. Okey. Saya baca. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mana tadi hukum nun matinya dekat mana? Dekat sini, an'amta. Tak boleh baca dengung. Jangan kita baca siratal ladzina an'amta. Bunyi macam sedap, macam khusyuk. Rupanya salah cara baca tu kan. Jadi kita baca macam mana? Siratal ladzina an'amta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Macam tu. Okey, kena izharkan saja, jangan dengung jangan dengung. Okey, insya-Allah. Okey, seterusnya kita pergi ke petak seterusnya ialah daripada surah Taha ayat 86. Surah Taha ayat 86. Okey. Surah Taha ayat 86. Panggil apa? Tanwin bertemu dengan huruf ha. Okey. Tanwin bertemu dengan huruf ha. Yang mana huruf ha merupakan huruf izhar. Huruf ha huruf izhar. Maka bacaan ini kita akan baca dengan cara jelas. Okey? Kita akan baca dengan cara jelas. Okey. Jadi macam mana kita nak baca dengan cara jelas? Jelaskan bunyi tanwin ini. Okey? Kita jelaskan bunyi tanwin ini. Macam mana? Kita akan baca wa'dan hasana. Mana bukti kita baca jelas ni? Dan. Kan tanwin baris atas kita sebut dan. Dan, din, dun. Jadi kita dah jelaskan bacaan. Cuma kita tiada dengung. Kalau dengung bunyi dan tak jelas kan? Sebab dia dengung tak jelas lah. Okey? Tapi kalau yang jelas dan itu jelas lah. Kalau dan itu tak jelas, itu panggil sama-sama ikhfa. Betul tak?
Jadi sekarang ini ialah izhar. Kena baca dengan izhar. Jelas. Kita akan baca. Wa'dan hasanah. Sekali lagi. Wa'dan hasanah. Okey. Sekali lagi. Wa'dan hasanah. Jangan dengung Jangan bunyi wa'dan hasanah. Tak boleh. Bunyi sedap. Tapi salah cara baca kan. Okey, seterusnya kita tengok dia punya surah Taha ayat 86. Surah Taha. Mana surah Taha? Ini Taha. Ayat berapa? 86. Okey. Yang dalam buku tadi, dalam buku tajwid ini, di sini. Wa'dan hasanah. Okey. Cuba Ustaz baca dulu. Kalau tuan-puan nak ikut Ustaz cara baca pun boleh, tak salah. Faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifah. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. Okey. Jadi di sini ada, selain daripada sini ada lagi tak dia punya bacaan izhar? Okey. Selain daripada situ ada tak lagi bacaan izhar? Tanwin ke nun mati ke bertemu dengan salah satu daripada huruf izhar. Tak ada, tak ada. Ini saja dia punya hurufnya. Okey, seterusnya kita pergi kepada seterusnya yang tajwid sebenarnya. Okey. Petak seterusnya adalah daripada Suratul Isra ayat 51. Suratul Isra ayat 51. Okey. Suratul Isra, okey, ayat 51. Waalaikumsalam. Siapa yang bagi salam? Ustaz jawab Waalaikumsalam. Okey. Suratul Isra ayat 51 ya. Okey. Ya, ayat mana ni diambil ni? Fasayunghiduna. Sini. Sini dia ambil. Okey, jom kita baca sama-sama .
أو أو خلقا مما يكبر في صدوركم. Sekali lagi Ustaz baca. أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا. Okay. Cuba cek ada tak lagi selain daripada fasayun ghidun tu, ada tak huruf lain, kalimah lain yang menunjukkan bahawa bacaan izhar halqi, izhar halqi. Okey, di sini tanwin betul ambil tidak bi sudurikum fasayaqulu man yu'iduna qulil ladzi fatarakum awwal marrah fasayunghiduna ilaika ru'usahum wa yaqulu mata huwa qala asa an yakuna qariba. Okey, satu je kita jumpa di sini, iaitu fasayunghiduna. Jom baca tuan-puan, sama-sama kita baca. Fasayunghiduna, 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 fasayunghiduna. Okey. Jadi dia jelas. Yunghi, yunghi. Fasayunghiduna. Okey. Kita tak dengun. Kalau dengun, salahlah. Sebab dia izhar. Jangan kita baca fasayunghiduna. Salah. Salah dia punya kaedah baca. Sebab dia adalah, cara bacanya adalah izhar. Nun mati bertemu dengan ghain. Nun mati bertemu dengan ghain, maka hukumnya adalah wajibul ghunnah. InsyaAllah. Bukan wajibul ghunnah, tiada dengun. Maka cara bacanya tiada dengun, tidak dengun, tapi kita baca izhar. Izhar. Okey, seterusnya kita tengok lagi pada petak yang keempat. Suratul Ghasyiyah ayat 2. Suratul Ghasyiyah ayat 2. Pendek je. Okey, pendek je. Okey. Saya baca dulu. Yauma idzin khashi'ah. Yauma idzin khashi'ah. Yauma idzin khashi'ah. Okey. Dia jelaskan saja bunyi zal ini, baris bawah, tanwin baris bawah bunyi zin. Yauma izin, yauma izin khashi'ah, yauma izin khashi'ah. Okey.
Boleh tuan-puan? Jadi dia jelaskan pada perkataan zin ini. Yaumaizin khashi'ah. Okey. Sekali lagi kita ulang daripada sini. Okey, ini nun mati bertemu dengan hamzah. Wa min ayatihi. Okey. Seterusnya petaknya tanwin bertemu dengan ha, izhar. Asihrun haza. Asihrun haza. Asihrun haza. Okey. Petak ketiga. An'amta. Mula-mula sekali buka mulut. Yang kedua, ain dengan mim. Mim tu makhraj itu tutup An'am. An'am. An'amta. An'amta. Macam tu. Okey. Seterusnya tanwin bertemu dengan huruf ha. Wa'dan hasana. Tak jelas dan je. Dan dindun. Wa'dan hasana. Wa'dan hasana. Wa'dan hasana. Yang seterusnya adalah nun mati bertemu dengan ghain. Fasayunghiduna. 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 Okey. Jelaskan nun mati. Fasayunghiduna. Seterusnya tanwin bertemu dengan huruf kha. Tanwin bertemu dengan huruf kha. Okey. Jadi kita baca yauma idzin khashi'ah. Yauma idzin khashi'ah. Yauma idzin khashi'ah. Yauma idzin khashi'ah. Okey, insya-Allah. Jadi kesemua ini adalah huruf izhar. Bacaan mesti dibaca jelas. Okey, bacaan amali bacaan izhar halqi amali insya-Allah kita baca. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Okey, ikut sama-sama dengan Ustaz. 1, 2, mula. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Okey, seterusnya Asihrun hadza wa la yuflihus sahirun. Asihrun hadza wa Allahumma shalli Muhammad. Asihrun hadza wa la yuflihus sahirun. Asihrun hadza wa la yuflihus sahirun. Okey. Seterusnya suratul Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekali lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekali lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Okey.
kita tumbuh pada an'amta. Siratal ladzina an'amta. Jadi tak ada dengung lah, jelas lah. An'amta. Salah. Yang betulnya an'amta. Okey. Seterusnya surah Taha ayat 76. Alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana. Alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana. Alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana. Okey. Jadi kita tumbuh pada wa'dan hasana. Wa'dan hasana. Okey, jadi tiada dengun. Tiada dengun ya. Suratul Isra. Fasayunghiduna ilaika ru'usahum. Fasayun terus kepada nun dulu. Okey. Fasayunghiduna ilaika ru'usahum. Fasayunghiduna ilaika ru'usahum. Okey. Seterusnya suratul Ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Lagi ni tumpu pada sini. Tanwin bertemu dengan kha, tiada dengun Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Lagi wujuhun yawma idzin khashi'ah. Okey. Jom kita cari daripada suratul Baqarah, muka surat 3. Suratul Baqarah. Okey. Surat 3. Muka surat 5 lah. Muka surat 5. Ambil muka surat 5. Muka surat 5 nombor 25. Start nombor 25 InsyaAllah. Okay, wa basyiril ladzi. Kita cari hukum izhar di sini Jom baca dengan ustaz insyaAllah. Kita baca nama-nama. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu
قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Okay. Mana di sini hukum izhar? Wasyallahina amanu wa amilus solihat anna jannatin tajri tiada min tak ada yang anhar. Okey, anhar ini adalah izhar. Okey, nun mati bertemu dengan huruf ha. Huruf ha merupakan huruf izhar halqi, maka cara bacanya kena baca dengan cara izhar. Okey, cara bacanya adalah cara izhar, insyaallah. Okey, jadi kita baca jelas nun mati ni. Anhar min tahtihal anhar. Jom sebut sama-sama. Anhar. Okey. Ulama ruziku minha. Ini pun sama. Minha. Tak dengar kan? Kalau kita baca kita akan sebut minha. Okey. Jadi kalau kita baca tak dengar, kita baca minha. Kullama rizqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Kita ada. Kita tengok ayat lain. Inna Allah la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udah fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Okey, tengok ada. Ini nomati bertemu ya tidak, masalah tanwir min tidak, atau fama fawqa tidak, fa ammal ladzina amanu annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru wa ammal ladzina kafaru yaqulu madza arada Allah bihadza masalah yadul katsira. Tak ada kita coba satu lagi. Satu lagi kita cari satu buku surat lah, sampai ayat 29 insyaAllah. Baca lagi.
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Okay. Tak ada, susah juga nak jumpa kan yang huruf izhar ni. Tak jumpa, nak cari ni tak jumpa kan. Kan ada tuan-tuan ayat ni. Suratul Baqarah ayat 27 ada tak? Tak jumpa. Tengok ayat lain pula. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Tak ada juga. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a summa istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Jumpa juga tuan-tuan ni. Okey? Alim. Okey? Ni alim ni. Syai'in alim. Tanwin bertemu dengan ain, ain kan izhar. Okey? Ain kan izhar. Ni ain. Sekarang ini tanwin bertemu dengan ain, maka cara baca izhar. Jadi kita tak boleh dengung dekat sini. Wa huwa bikulli syai'in alim. Itu cara. Syai'in alim. Tak boleh baca dengun, tak boleh dengun. Dengun ni kita tinggi lagi lah dengunnya. Tak boleh baca macam ni. Wa huwa bikulli syai'in alim. Jangan dengar macam tu. Jelaskan saja bunyi in tu. Syai'in Cuma lepas je kita jelaskan bunyi in, pastikan kita bersedia untuk sambung tu. Syai'in alim. Macam tu. Sini ada kah? Tak ada. Okay, tak apa, kita pergi kepada tajuk yang kedua. Ni faham tuan-puan Rasa boleh lah kan? Okey. Bacaan izhar ini. Izhar. Okey. Jelas, kena baca jelas. Kena baca jelas. Izhar kena baca jelas. Tajuk seterusnya ialah
idgham bi gunnah. Yang tadi kita jelas, kita tak dengun. Ini idgham ni kita kena baca dengan dengun. Okey, kita kena baca dengan dengun. Apa itu dipanggil nun mati, tanwin? Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf berikut, iaitu ya, nun, min dan waw, maka hukumnya ialah idgham. Idgham ni maksudnya masuk, kita memasukkan huruf yang bertanwin itu ataupun yang nun mati itu ke dalam huruf-huruf ini. Okey, kalau bertemu dengan ya, masukkan hukum nun mati ataupun tanwin itu dalam huruf nun. Kalau bertemu dengan huruf nun, maka nun mati ataupun tanwin kena masuk pada nun. Kalau berjumpa dengan min, maka nun mati atau tanwin kena masuk dengan min. Dan jika berjumpa dengan waw, maka nun mati atau tanwin itu kena masuk pada waw. Maka hukumnya ialah idgham, memasukkan bi gunnah. Kita masukkan dengan dengun. Yang ni kena bunyi dengun lah. Okey. Cara bacaan idgham bi gunnah ialah dengan memasukkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam huruf selepasnya berserta dengun. Kena masuk dalam huruf selepasnya. Okey. Jadi kita kenallah huruf idgham macam mana. Idgham bi gunnah yang boleh kita masukkan ni. Huruf yang kita boleh masukkan ni. Okey. Hurufnya adalah ya, nun, mim, waw ataupun ya, waw, minun, yuminun, yuminu, ya, waw, mi, ya, waw, minu. Okey. Cara bahasanya macam mana? Tengok ni. Dia punya contoh. Contoh idgham bi gunnah. Suratul Baqarah ayat 284. Suratul Baqarah ayat 284. 284. Okey, dia bacanya. Jadi nun mati macam mana nun mati? Nun matinya tiada titik ni. Yang tiada titik ni nun mati. Nun mati tiada titik. Okey. Kalau kita perasan daripada tadi, ini kalau nun mati dia ada tanda sukun. Kalau dalam Mushaf Utsmani, dalam Quran Mushaf Utsmani, kalau huruf izhar, nun matinya ada tanda sukun. Tengoklah, ada tanda sukun. Ini pun ada tanda sukun. Ini pun ada tanda sukun. Tapi kalau kita perhatikan huruf idgham, nun matinya tiada tanda atas. Nun matinya tiada tanda. Jadi senang kita nak cam. Ini cara idgham bi gunnah. Sebab dia ada tanda. Ini tak ada tanda. Okey? Jadi kita nak masuk macam mana? Kita masukkan nun ini ke dalam huruf ya. Kita masukkan nun ini ke dalam huruf ya. Jadi kita baca macam mana? Limai. Dengunnya seolah-olah kita nak bersedia untuk kita sebut huruf ya. Limai. Jadi mulut pun kena buka lah. Kena buka. Limai. Dengun. Dengun tapi bersedia untuk sebut huruf ya. Sebab selepas huruf nun mati itu ada huruf ya yang bertanda baris. Okey, sebab kita nak sebut ya. Limai. Kalau kita baca liman, itu izhar, kita jelaskan bunyi nun. Man, min, mun. Okey. Idgham ini kita masuk tu seolah-olah kita dengun
masuk kepada huruf ya. Liman yasha, liman ya, liman ya. Jadi kita bersedia untuk sebut ya, tapi sebelum kita sebut ya itu kita sudah baca dengun. Liman yasha, liman yasha. Macam tu. Okey. Kita tengok ayat sebenar dia daripada surah Al-Baqarah ayat 243. Kita baca sama-sama. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Okey, mana? Lillahi ma fis samawati wa fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum أو تخفوه يحاسبكم به الله فما يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Okey. Liman yasha. Ini pun sama. Man yasha sama-sama dengan kadar dua harakat. Masukkan nun mati ini ke dalam huruf ya. فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. Okey. Boleh tuan-puan? Kita masukkan nun mati itu ke dalam huruf yang seterusnya itu huruf ya. Huruf ya adalah huruf idgham ma'agunnah. Okey. Terusnya kita tengok petanya seterusnya adalah diambil daripada suratul Qiyamah ayat 22. Suratul Qiyamah, suratul Qiyamah. Suratul Qiyamah, suratul Qiyamah. Suratul Qiyamah. Ayat berapa? Ayat 22. Ayat 22, insya-Allah. Okey. Ini suratul Qiyamah. Yauma idzin. Yang ni tanwin tu terus masuk kepada huruf yang selepasnya. Huruf selepas tanwin ni apa? Huruf apa? Huruf nun. Huruf nun adalah huruf idgham ma'agunnah. Jadi kita masukkan. Zinna, zinna, yauma idzin nadirah, yauma idzin nadirah, yauma idzin nadirah. Macam tu. Okey, masuk kepada nun. Zinna, zinna, yauma idzin nadirah. Okey. Ini dah ayat asalnya daripada surah Al-Qiyamah. Wujuhun yawma idzin nadirah. Depan ni pun sama Depan ni pun sama. Tanwin bertemu dengan huruf ya. Tanwin bertemu dengan huruf ya. Ini tanwin bertemu dengan nun. Ya dengan nun adalah huruf idgham ma'agunnah. Ya nun idgham ma'agunnah. Okey. Jadi kita baca
wujuhun yawma'idhin nadhirah. Wujuhun ya ni pun adalah idgham aghun. Wujuhun yawma'idhin nadhirah. Wujuhun yawma'idhin nadhirah. Wujuhun yawma'idhin nadhirah. Macam tu. Okey. Seterusnya kita pergi kepada Surah An-Nur ayat 33. Surah An-Nur ayat 33. Okey, main cari-cari ayat ni best juga ni. Surah An-Nur ayat 33. Mana Nur? An-Nur, An-Nur. Nur. Ayat 33. Okey. Kita baca dulu وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ كِتَابَ اللهم صل على محمد وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْإِبْتِغَاءِ pula dah. Sekali lagi saya baca. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Okey. Ada. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى ini izhar tadi Ini izhar tadi. Nikahan hatta tanwin bertemu dengan ha. Tiada dengun. Jelaskan saja bunyi tanwin. Jelas semuanya. Han nikahan nikahan. Jelaskan bunyi kan? Hatta yughniyahumullah min fadlih. Walladzina yabtaghuna al-kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Alimtum. Malakat mimma fakatibuhum in alimtum izhar. Nun mati bertemu dengan ain.
In alimtum, tiada dengun cuma kita jelaskan bunyi in. Okey, kalau sambung ni khairan wa atuhum idgham ma'gunnah. Okey. In alimtum fihim khaira. Ini dipanggil sebagai mim mati. Mati tak payah kita tak belajar lagi dah. Fa'atuhum mimma lillah. Mimma. Ni sama. Nun mati bertemu dengan min. Min mati bertemu dengan min. Tengok dia punya nun. Nun dia tak ada titik sukun. Tapi dia dibaca dengan kadar sukun. Dengan kadar mati. Tapi ciri-cirinya tiada tanda sukun atas huruf nun. Ini kan bahawa ini adalah bacaan ma'arid lis-sukun. Okey. Mimma. Jadi nun ini masih tak berfungsi ya. Mim ni terus kepada ma. Mimma lillahi allazi atakum wala tukrihu. Okey. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا ini adalah izhar. Okey, kita jelaskan dulu. Tahassunan litabtaghu 'aradul hayatid dunya wa man yukri. Ni nun mati bertemu dengan ya, idgham bi gunnah, idgham ma gunnah. Nun mati kepada ya. Wa man yukrihunna. Wa man yukrihunna فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. Okey, tak ada lah. Seterusnya daripada suratul A'la, khairun wa abqa. Jadi kalau yang ni kita kena munculkan mulut. Wow, sebab kita nak sebut. Kita dengun sambil muncul. Khairun bersedia untuk sebut wa abqa. Khairun wa abqa. Wa khairun wa abqa. Okey. Ini kena dengun lah. Dengun dan masuk pada huruf waw. Khairun wa abqa. Kita tengok dia punya surah 8 ayat 17. Al-A'la dia punya surah, suratul A'la. Suratul A'la. Al-A'la yang maha tinggi. Al-A'la. 17. Dia punya 17 ayat 17. Okey, itu dia punya ya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Okey? Dia kena muncul lah. Dia kena muncul. Wal akhiratu khairun wa abqa. Khairun muncul dengun sambil kita masuk kepada huruf waw. Khairun wa abqa.
Ini huruf waw. Lagi ada lagi contoh. Kita dah tengok tadi contoh daripada nun mati bertemu dengan ya. Tanwin bertemu dengan nun. Nun mati bertemu dengan min. Tanwin bertemu dengan waw. Okey, tengok dia punya bacaan amali. Idgham, insya-Allah. Ustaz baca dulu. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. Okey. فَيَغْفِرُ لِمَن. Ini nun mati bertemu dengan ya, dia kena lebarkan liman yasha. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Okey. Daripada surah Al-Baqarah. Okey. Ayat yang kedua daripada suratul Qiyamah. Ini tanwin bertemu dengan ya dan juga tanwin bertemu dengan nun. Kita baca wujuhui. Itu tanwin bertemu dengan ya, kena bersedia untuk sebut huruf ya. Wujuhui yaw hayyau hayya hui. Wujuhui yawma idzin nadirah. Wujuhun yawma idzin nadirah. Macam tu. Ayat yang ketiga daripada surah An-Nur ayat 33. Wa atuhum min malillahi allazi atakum. Ayat yang ketiga Wa atuhum min malillahi allazi khalaqa pula dah. Wa atuhum min malillahi allazi atakum. Mana dia? Mimma wa atuhum mimma. Nun mati masuk kepada min. Mimma wa atuhum mimma. Okey. Tadi di sinilah. Okey, min nun mati bertemu dengan min, maka kena baca secara idgham. Okey. Satu lagi suratul A'la. Wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu khairun wa abqa. Kenapa a panjang? Sebab hamzah berada di tengah-tengah alif lam. Maka bukan di tengah-tengah alif lam, di tengah-tengah lam alif, berada di tengah-tengah lam alif. Maka a itu dibaca dengan kadar dua harakat. Bukan wala. Wal akhiratu khairun wa abqa. Okey, insya-Allah.
Wal akhiratu khairun wa abqa. Di sini kita lihat tanwin bertemu dengan waw, jadi masukkan tanwin ini ke dalam khairun wa, itu tanda kita dah masuk dah. Khairun wa abqa. Okey. Yang kita cari hukum idgham bi gunnah ini dalam Quran. Tengok surat Al-Baqarah, muka surat muka surat 6 ayat 30. Itu baca sama-sama. Kita akan baca ayat 30 sampai ayat 37. Sambil-sambil kita cek rukun tajwid idgham. Okey. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Okey. Mana kita cari kalau inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man ini ada. Fiha man yufsidu ni nun mati masuk kepada huruf ya. Huruf ya adalah huruf idgham ma'a gunnah. Kita akan baca kalau muncul tak boleh nak masuk ya. Macam mana kalau muncul? Tak boleh. Kena lebarkan mulut, yufsidu. Okey. Fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Okey. Yang lain tak ada kalau ustaznya tak nampaklah yang lain. Kan ada tuan-tuan. Ustaz nampak yang ni satu ya. Tak ada, kita tengok 32. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أنبئوني بأسماء هؤلاء
بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Okey, wa 'allama kullaha summa aradaha 'alal malaikati wa qala anbi'uni asma'iha in kuntum. Tak ada. Ayat 32. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Okey. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tiada. Okey, baca ni pula. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa 'allamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Okey. Ada? Ini wajibul ghunnah tanwin. Ba'ahum bi asma'i qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal a'lamu ma tubduna wa ma tu'limun. Tubduna wa ma tak ada. Okey. Ayat 43. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ada wa isqulna wa wastakbara kana minal kafirin qulna lil malaikati isjudu ala fasajadu illa iblis wastakbara. Tiada juga. Oh, susah nak jumpa. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kulna mimma Allah wa kulla pula dah. Petang-petang ni tak apa nampak. Mata tak apa nampak petang ni. Dia jadi macam kabut sikit. Wa kulla وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. أنت الجنة وكلا منها ini izhar, ini dah minha izhar ragadan haisu ini izhar kan ini kan syi'tu wala taqrabah takuna minaz zalimin. Okey, kita tengok ayat lain lagi, kita cari juga insyaallah jumpa. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ فَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Okay.
فأزلهما الشيطان عنها فأزلهما الشيطان عنها. Ini izhar, nun mati ha. فأخرجنا مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. Ini izhar, ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Ada satu. Mustaqarrun wa mata'un ila hin. Wa mata'un ila hin, ini izhar, ini jelas. Wa mata'un ila hin. Puasan tak, dia tak dengun. Ini kena dengun, tapi dengun tu apa? Idgham, masukkan. Mustaqarrun wa mata'un. Macam tu. Okey, jumpa ayat 27. Boleh tuan-puan kena masuk masukkan dia punya tu. Sekali lagi kita ulang daripada sini supaya nampak cara nak baca. Okey. Tengok yang ni. Ini nun mati bertemu dengan ya. Limai dengun, tapi dengun cara nak masuknya nak masuk pada huruf ya lepas tu. Okey, itu dipanggil sebagai nun mati bertemu dengan ya. Limai. Jangan kita baca jelas, kita baca liman yasa. Nak sebut pun rasa macam terkebir-kebir. Kan? Liman yasha. Kan cantik dia punya cara nak masuk. Liman yasha. Masuk terus. Masuk terus kepada huruf yang seterusnya. Okey. Begitu juga dengan huruf waw. Huruf waw. Wujuhui. Ini pun ya juga. Wujuhui. Tadi nun mati. Tu tadi contoh nun mati. Limaiya. Nun min berjumpa dengan nun mati, dia punya man. Sama dengan mim yang baris atas, tanwin atas, bunyi man jugalah. Man min mun. Okey. Yang kedua ini adalah ha baris tanwin. Jadi hun. Kalau ikutkan izharnya hun. Hun. Tapi bila dia bertemu dengan huruf ya, yang mana huruf ya ni adalah huruf idgham, maka kita kena masukkan tanwin hun itu ke dalam huruf ya. Wujuhui ya. Dia nak masuk huruf ya. Wujuhui yawma idzin nadirah. Tanwin bertemu dengan huruf nun. Okey, yang mana nun merupakan huruf idgham. Okey, masukkan terus kepada tanwin itu, masuk kepada huruf nun. Yauma idzin. Huruf nun macam ni pula cara dia. Yauma idzin, bersedia untuk sebut nun. Yauma idzinna.
Yauma izinna. Kita bersedia. Lepas dengung je bersedia untuk sebut huruf selepas itu. Yauma izin nadirah. Yauma izin nadirah. Okey. Seterusnya yang ketiga tu kita masuk pada huruf mim. Huruf mim. Okey. Wa atuhum mimma nun itu masuk pada min ni jadi tutup mulut. Wa atuhum mimma, sepatutnya kita baca min, tapi bila masuk kepada nun mati bertemu dengan min ni kena masukkan nun dalam min. Jadi kita akan sebut mim. Mimma lillah. Tentu. Wa atuhum mimma lillahi allazi atakum. Masukkan kepada huruf mim. Okey. Yang ni tanwin bertemu dengan waw, dia jadi muncung. Wal akhiratu khairun. Kenapa tak sebut khairun? Dia kena muncung mulut sebab kita nak bersedia sebut huruf waw. Sebab dalam ayat ni tanwin baris depan akan berjumpa dengan huruf waw. Jadi kita bersedia untuk sebut waw. Wal akhiratu khairun wa abqa. Khairun wa abqa. Khairun wa abqa. Idgham, kena dengung. Namun ada beberapa tempat yang kita tidak perlu untuk kita dengung. Okey. 4 perkataan di dalam Al-Quran yang apabila nun bertemu dengan waw atau ya, ianya tetap mesti dibaca secara izhar. Okay. Ada beberapa tempat dalam Quran, okey. Ada beberapa tempat dalam Quran yang apabila nun mati bertemu dengan ya ataupun nun mati bertemu dengan waw, kita tak boleh baca dengun. Okey. Contohnya kita lihat pada suratul Ar-Ra'd ayat 4. Suratul Ra'd ayat 4. Okey. Kita cari suratul Ra'd. Okey. Kalau ikutkan, kalau idgham nun mati bertemu dengan waw ataupun nun mati bertemu dengan ya, kena baca dengun. Tapi ada beberapa tempat dalam Quran ni apabila kita baca ada nun mati bertemu dengan ya atau nun mati dengan waw, tak boleh dengun. Mana? Kita tengok suratul Ra'd. Okey, suratul Ra'd ayat 4. Okey, tengok ayat 4. Kita baca dulu satu ayat ni. Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un ونخيل صنوان غير صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Sini banyak dalam surah ini banyak sebutan-sebutan idgham ma'a gunnah. Okey, kita tengok sini. Pertama kali qita'un tutup mulut sebab tanwin bertemu dengan min. Qita'un mutajawiratun wa muncul mulut sebab tanwin bertemu dengan waw.
mutajawiratun wa jannatun min. Tutup mulut bila tanwin bertemu dengan min. Wa jannatun min. Okey. Min ini tak dengun sebab nun mati bertemu dengan hamzah izhar. Min a'nabin wa zar'un. Okey. Tanwin bertemu dengan waw muncul mulut. A'nabin wa zar'un wa nakhilun. Tanwin tu waw. Wa zar'un wa nakhilun. Sinwanun wa kena muncul mulut. Sinwani yusqa. Sinwani ni dah bersedia untuk sebut. Yusqa bima iwa. Tanwin turun waw muncul mulut. Wa nafassilu ba'daha 'ala ba'din fil uqud. Inna fi dzalika laayatil liqaumin ya'qilun. Tanwin bertemu ya. Liqaumin ya'qilun. Okey. Yang mana katakan tak perlu dengung ni? Nun mati bertemu dengan waw. Kalau ikutkan hukum idghamnya, nun mati bertemu dengan waw kena dengung. Kita tak baca sinwanun tidak. Ataupun sinwa tidak macam tu. Ini kita baca secara izhar saja. Sinwanun wa ghairu sinwanin, tak ada dengung dekat sini. Okey, ini tempat yang pertama sinwanun. Tempat yang kedua pada lafaz qinwanun, muka surat 99, ayat 99 suratul Ra'd. Betul jelas ini perkataan ini. Sinwanin ini kita tak dengung walaupun nun mati betul dengan waw tak dengung. Satu lagi suratul An'am. Suratul An'am ayat 99. Okey, sinwanun tadi dari suratul Ra'd ayat 4, bukan 99, ayat 4. Yang ni qinwanun. Mana? Kita tak bacalah panjang. Ini qinwanun. Sepatutnya nun mati bertemu dengan huruf waw, kita baca dengun. Tapi pada perkataan ini, sebab dikata hanya 4 tempat saja, kita tak perlu dengun, iaitu di sini kita tak baca dengun. Okey. 4 perkataan, bukan 4 tempat, 4 perkataan yang kita kena baca tanpa dengun. Asalnya kena baca dengun, tapi 4 tempat ini pada perkataan ini kita tak perlu baca dengun. Kita baca qinwanun, hanya jelaskan nun mati saja. Qinwanun lebih kurang izhar jugalah kita jelas. Qinwanun kita tak dengun. Asalnya dengun nun mati bertemu waw kan. Tapi di sini kita tak baca dulu. Qinwanun min tal'iha qinwanun. Okey. Dan satu lagi ialah boleh tengok surat pada perkataan ad-dunya. Ad-dunya pada perkataan ad-dunya. Kita baca izhar juga. Contohnya dalam surah An-Nahl surah ke-16 muka surat 30. Surah ke-16 muka surat 30. Surah An-Nahl ayat 30. Selain daripada tu kena dibaca dengan dengun. Selain daripada tu kena baca dengan nun. Yang tak perlu kita baca dengunnya sinwanun, qinwanun, bunyanun, ad-dunya. Itu tak perlu kita baca dengun.
Yang selain daripada tu mesti dengan kadar dengan kadar idgham ma'gunah. Okey. Kalian ni dunya, perkataan dunya. Okey. Kalau kita baca lillazina ahsanu fi hazihi dunya hasanah. Dunya hasanah. Kita tak baca dengung. Jangan baca fi hazihi dunya. Tidak baca macam tu. Kita baca dunya je. Fi hazihi dunya hasanah. Okey? Jadi tidak dengung pada perkataan ini. Oh, satu lagi perkataan ini ingatlah. Dunya, sinwan, qinwan. Satu lagi bunyan dalam surah As-Saff. Surah As-Saff, surah yang ke-61. Surah As-Saff ayat 4. Surah ke-61 ayat 4. Surah 61. Ni. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Okey, pada perkataan bunyan. Sepatutnya nun mati bertemu dengan ya, kita baca dengun idgham ma'gunah. Tetapi pada perkataan ini kita tak baca dengun. Pada perkataan ini kita baca dengun. Okey, ada 4 lah. Ad-dunya fi dunya, sinwan, qinwan, bunyan. 4 perkataan ini kita tak perlu dengung bila kita baca, walaupun ada hukum nun mati bertemu dengan ya ataupun nun mati bertemu dengan waw. Selain daripada tu, kalau nun mati ataupun tanwin bertemu dengan waw ya, kena baca dengung secara idgham, insya-Allah. Okey. So rasa cukuplah itu untuk hari ini. Alhamdulillah kita dah selesai untuk belajar bagaimana bacaan nun sukun dan tanwin apabila bertemu dengan huruf izhar. Okey. Dan bagaimana cara nak baca apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham. Idgham ma'agunnah. Idgham ma'agunnah. InsyaAllah pada sesi akan datang, minggu hadapan kita akan belajar bagaimana untuk kita mengetahui cara bacaan nun sukun, yakni nun mati dan tanwin bila bertemu dengan huruf idgham, bila gunnah dan hukum-hukum tajwid yang lain, insya-Allah. Okey. Terima kasih kepada tuan-puan yang bersama dengan Ustaz pada petang ini. Terima kasih banyak-banyak. Moga-moga apa yang kita pelajari pada petang ini mendapat manfaat, insya-Allah, dan boleh diamalkan dalam pembacaan Al-Quran nanti, insya-Allah. Okey. Ustaz tutup majlis perjumpaan kelas kita pada petang ini dengan baca surah Al-Asr dan tasbih kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.